Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembintangan sahabat saya, Umairah Zuna, dalam tajuk isu semasa durhaka kepada ibu bapa. Okey, berdasarkan pembintangan sahabat saya tadi iaitu Umairah Zuna, pengenalan derhaka, faktor yang menyumbang kepada derhaka, peranan dan tanggungjawab, ciri-ciri anak derhaka dan contoh perbuatan derhaka, hukum dalam Al-Quran dan lain-lain. Okey, dosa besar untuk menderhaka kepada ibu bapa. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, maka baginda bersabda, yang pertama ialah menyekutukan Allah, menderhaka kepada kedua orang tua dan membunuh orang dan bersumpah palsu. So jadi derhaka kepada ibu bapa tu termasuk di dalam dosa-dosa besar. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tajuk derhaka kepada ibu bapa dalam aspek balasan dan akibat terhadap anak derhaka, cara untuk mengelakkan daripada menjadi anak yang derhaka, dalil berbuat baik kepada ibu bapa, kesan berbuat baik kepada ibu bapa, isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat berkenaan dengan anak derhaka. Okey. Berdasarkan surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada mereka atau kedua-dua sekali sampai kepada orang tua dalam jagaan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun. Perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, iaitu yang sopan santun. Okey, seterusnya ialah balasan dan akibat terhadap anak derhaka. Yang pertama ialah tidak dapat mencium bau syurga. Yang kedua ialah haram baginya untuk masuk syurga. Yang ketiga ialah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amal kebaikan dan solatnya. So jadi kalau dia solat 5 waktu sehari semalam, pada awal waktu, semua tu tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia ada hubungan yang tak baik dengan ibu dan ayah mereka. Okay, seterusnya ialah tidak termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Okay, Nabi SAW sendiri berkata, antara dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia ialah menderhaka kepada ibu bapa. Okey, seterusnya ialah termasuk dalam golongan mereka yang kafir, mendapat balasan di dunia. Contohnya, kan ibu bapa ialah orang tua kita. So jadi segalanya berpunca daripada ibu bapa. Mestilah mendapatkan doa daripada ibu bapa, mestilah kena berbakti kepada ibu bapa, jangan sakiti hati mereka. So jadi bila diorang terasa dan diorang ada terlintas perkara yang terbaik untuk anak dia, mesti akan terjadi sesuatu perkara yang buruk. Contohnya, rezeki disempitkan, tak kisah rezeki daripada segi kesihatan ke, keluarga ke, anak dan lain-lain. Okey, seterusnya tidak mendapat keampunan daripada Allah. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam golongan dosa-dosa besar. Okey, seterusnya termasuk dalam golongan mereka yang kerugian besar. Sebab apa kerugian besar? Sebab redha Allah terletak pada redha ibu bapa. So jadi kalau ibu bapa ada perasaan kecil hati dengan kita, macam mana kita nak dapat banyak manfaat dan keredaan daripada Allah? Okay, so benda tu macam tak patut untuk kita buat, untuk kita jadi anak derhaka. Okay, seterusnya terputus rezekinya. Macam yang saya cakap tadi, mendapat balasan di dunia. Sebab apa terputus rezekinya? Sebab segala apa yang kita dapat di dunia ni berkemungkinan hasil daripada doa ibu dan ayah kita. Apa yang ibu ayah kita hajati semua
doa yang tiada hijab ialah doa seorang ibu. So jadi kalau ibu doa yang terbaik untuk anaknya, jadi anaknya akan dapat kebaikan lah di dunia. Contoh macam rezeki, daripada segi pekerjaan, daripada segi kewangan, keluarga, macam-macam lagi. Okey, seterusnya cara untuk mengelakkan daripada menjadi anak yang derhaka. Okey, semasa kedua ibu bapa masih hidup, yang pertama ialah tidak meninggikan suara, yang kedua membantu dari sudut kemampuan harta. Contohnya dalam Islam sendiri bercakap kalau kita nak bersedekah, sedekah yang paling baik ialah kepada orang tua kita, adik-beradik kita dan keluarga yang terdekat. Ya, sentiasa doa kepada mereka. Setiap hari kita kena doa untuk mereka, terutama pada ibu bapa yang telah tiada. Sebab apa yang diorang nak cuma doa daripada kita. Seterusnya tidak bercakap dengan kasar. Okay, seterusnya meringankan beban mereka, membuat hati mereka senang dengan keadaan kita dan tidak mengecilkan hati mereka. Banyak sebenarnya perkara-perkara yang boleh mengecilkan hati orang tua ni, tapi kita sebagai anak perlu buat yang terbaik untuk pastikan mereka senang dengan kita. Okey, selepas kematian kedua ibu bapa, apa yang kita perlu buat untuk kita tidak menjadi anak yang derhaka? Okey, yang pertama ialah tunaikan hutang-hutang yang wajib. Hutang-hutang yang wajib contohnya apa? Macam bayar fidyah, ialah sewaktu mungkin sewaktu ibu bapa masih hidup, ada waktu-waktu dia sakit, dia tak dapat nak berpuasa dan tak dapat nak ganti puasa tersebut. So, jadi kita wajib untuk bayar. Okey, seterusnya sentiasa berdoa kepada mereka. Okey, apa yang dia orang harapkan untuk kita? Daripada kita ialah doa. Diorang tak minta harta kita. Okey, seterusnya ialah menziarahi sahabat-sahabat kepada kedua ibu bapa. Lepas tu bersedekah untuk mereka walaupun selepas ketiadaan mereka. So, jadi walaupun diorang tak ada, kita tetap buat baik kepada orang and niatkan kepada ibu bapa kita. Seterusnya ialah tunaikan dan penuhi wasiat-wasiat ibu bapa yang telah pergi dan baik. Dengan baik. So, jadi macam dia ada bagi wasiat, dia suruh sedangkan ini kepada orang ni. So, jadi kita wajib untuk tunaikan. Okey, dalil berbuat baik kepada ibu bapa. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyentuh berkenaan dengan kewajipan anak-anak kepada ibu bapa serta adat-adat yang mesti jaga ketika bersama mereka. Yang dalam surah Al-Isra ayat 23 yang maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan hak. Dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Okey, isu semasa yang berlaku dalam masyarakat berkenaan dengan anak derhaka ni banyak terjadi dekat Malaysia. Banyak sangat selalu keluar dekat berita, surat khabar, internet, Google, lain-lain lah. Okey, kejadian derhaka pada ibu bapa terlalu banyak menimbulkan penyakit sosial dalam masyarakat. Ianya bukan sekadar melibatkan kes seperti lari daripada rumah, berzina, penyalahgunaan dadah, penyelewengan akidah dan kadang-kadang berakhir dengan pembunuhan ibu bapa itu sendiri. Kerosakan seperti inilah yang akan melemahkan umat dan saat dinantikan oleh mereka yang mengambil kesempatan. Kelemahan ini selalunya diambil kesempatan untuk mereka menyerap pelbagai serangan, khususnya serangan pemikiran kepada umat Islam, kerana sedar umat Islam yang dihimpit pelbagai masalah kehidupan memang akan mudah dipengaruhi dengan pelbagai da'iyah. Malah dengan menggunakan pertubuhan-pertubuhan kebajikan, mereka bergerak secara terancang dengan mendekati golongan atau mangsa anak-anak derhaka dengan memberi perhatian dan layanan yang boleh menggoncangkan iman. Contohnya dia kata anak-anak yang berlibat dalam kes berzina, penyalahgunaan dadah, penyelewengan akidah ni, diorang macam ni, kalau untuk penyalahgunaan dadah, diorang sanggup pukul ibu bapa diorang semata untuk nak dapatkan duit. Bila diorang tak dapat duit, diorang akan bertindak kasar. So
daripada situlah disebabkan diorang ada masalah sosial, penyakit yang diorang timbulkan sendiri. So, jadi daripada situ timbulnya jadi anak yang derhaka. Okey, kat sini kita boleh tengok daripada internet, anak derhaka sanggup pukul ibu kerana tidak diberikan duit. Okey, remaja lelaki sanggup pukul ibu kandungnya sendiri hanya kerana mangsa tidak memberinya duit. So, macam saya cakap lah, disebabkan kadang-kadang anak-anak remaja sekarang yang masih sekolah rendah ke apa ke, bila dah darjah 6, diorang pun akan bertindak macam ni tau. So, apa sebab faktor sekeliling. So, jadi bila diorang tak dapat sesuatu benda tu, diorang akan bertindak kasar. Contohnya, pukul ibu bapa, lakukan kekerasan. So, banyak lagi lah. Okey, seterusnya ni kita boleh lihat anak marah tikam ibu dengan keris. Wanita berusia 60 tahun cedera di rusuk kiri dilaporkan dalam keadaan stabil. Okey, sebab apa? Nampak tindakan anak dia. Anak marah sampai dia boleh tikam ibu dia dengan keris. So, dia ada penyakit sosial. Maksudnya, diorang tak ada diorang macam mana, kesihatan mental diorang kurang. Macam mana boleh terfikir untuk tikam ibu bila marah? Untuk tikam ibu bapa bila marah? Sekarang banyak isu semasa yang berkenaan dengan anak derhaka. Okey, ni ada banyak dekat kes dalam yang slide yang saya bagi ni, ada banyak sangat kes. Yang pertama, buang ibu demi kekasih. Anak tinggal suami kerana gilakan pelajaran. Okey, buang ibu demi kekasih. Disebabkan, contoh, dia ada anak perempuan. Okey, dia gilakan kekasih. Dia sayang sangat dengan kekasih dia sampai ikut pakwa dia tu lari daripada rumah. Dia kira menderhaka dekat ibu bapa jugalah, sebab mengecilkan hati ibu bapa. Hentak kepala bapa. Remaja berang bunyi TV terlalu kuat. Disebabkan diorang tak ada kewarasan akal, so jadi diorang bertindak agresif. Seterusnya, buang ibu di Aidilfitri. Nampak? Tergamak dia membiarkan ibu yang uzur berlari mengejar keretanya sambil menggendong bungkusan pakaian kerana mahu mengikut pulang untuk menyambut Aidilfitri di rumah. Tak pernah. Macam mana? Orang yang dah tak ada mak ayah ni pun akan rasa sedih bila kehilangan mak ayah. Tapi diorang tak fikir pun benda tu semua. Okey, conclusionnya, adab seorang anak ialah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Imam Razali, antara adab anak kepada orang tuanya, mendengarkan perkataannya, mentaati perintahnya selagi tidak bertentangan dengan syarak. Janganlah kalau mak tu disuruh isap dadah ke, minum arak ke, buat perbuatan zina ke, janganlah ikut. Kita kena taat selagi tidak bertentangan dengan syarak. Sebenarnya tidak berjalan di hadapannya dan meninggikan suara serta berusaha untuk mendapatkan keredaannya. Setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita nak pergi, mesti kita kena minta reda ibu bapa. Keredaan Allah kepada seseorang bergantung kepada keredaan kedua orang tuanya. Okey, reda Allah terletak pada reda kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. So, jadi apa yang kita buat dekat dunia ni semua bergantung kepada cara kita bersama ibu bapa kita. Kalau kita bersikap kasar, buatkan hati ibu ayah kita terkuris, kita sendiri dah tahu murka Allah dekat kita tu macam mana. Sama ada Allah reda ataupun Allah murka. So, jadi sama ada kita nak Allah reda ataupun Allah murka, semua tu bergantung pada diri kita sendiri. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.